Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah memberi taufik kepada kita untuk kita melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada pagi ini saya akan mengutarakan dan berkongsi bersama dengan kita semua di antara nasihat-nasihat para ulama. Di antaranya ialah salah seorang ulama yang terkenal di Madinah, yaitu Syekh Asy-Syanqiti rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ramai di kalangan mereka yang belajar di Madinah akan mengetahui tentang kehebatan seorang ulama hadis yang terkenal, yaitu Syekh Asy-Syanqiti rahimahullah subhanahu wa ta'ala, di mana di antara nasihat yang beliau nyatakan kepada anaknya, di mana Syekh Asy-Syanqiti ini dia bukannya berasal di Arab Saudi, tetapi dia berasal di negara Mauritania, iaitu di bawah negara Morocco kalau tak siap saya lah, di kawasan Afrika. Di mana di antara nasihat yang telah dikemukakan oleh Syekh Asy-Syanqiti rahimahullah subhanahu wa ta'ala kepada anaknya ialah, katanya, jalisil ulama'a bi'aqlika. Dia bermaksud duduklah, jalis, duduklah dalam bahasa Arab. Dan kita pernah menggunakan juga perkataan jalasa ataupun majlis. Sekarang ini kita berada dalam majlis. Majlis bermaksud tempat duduk, perhimpunan, ataupun kita panggil sekarang majlis lah, majlis ilmu. Jadi Syekh Asy-Syanqiti rahimahullah subhanahu wa ta'ala menyebut perkataan jalis, duduklah bersama-sama al-ulama'a, duduk bersama-sama dengan ulama. Di mana perintah ini ataupun nasihat ini merupakan suatu nasihat kepada kita dalam usaha kita menjadikan insan yang berguna, manusia yang mempunyai ilmu pengetahuan, supaya tidak bercelaru dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Sebab di sana ada majlis-majlis yang tidak membawa kepada peningkatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak majlis, majlis lepak sebagai contoh, dan majlis-majlis yang melarangkan, yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal julusu fit turuqati. Hendaklah kamu menjauhi duduk di tepi-tepi jalan.
Jangan duduk atas jalan. Kalau duduk atas jalan kena langgar ke kereta, kan? Tapi Nabi SAW melarang kita duduk di tepi jalan dengan tidak ada tujuan-tujuan yang tertentu, dan dengan tidak menjaga hak-hak yang patutnya dilakukan oleh orang-orang beriman ke atas jalan-jalan yang dilalui oleh manusia. Nabi larang duduk di tempat majlis seumpama itu. Sekarang ni kita nampak budaya lepak di kalangan sebahagian masyarakat kita yang suka duduk di majlis-majlis tersebut, duduk bersembang kosong dan seumpamanya. Sedangkan Nabi SAW sudah melarang 1400 tahun yang dahulu supaya kita mengelak daripada duduk di dalam majlis-majlis demikian. Kerana di antara majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala ialah majlis ilmu. Sebagaimana yang kita selalu dengar, di mana apabila kita berada dalam majlis ilmu, para malaikat menghamparkan sayapnya, memberi keberkatan kepada orang-orang yang menuntut ilmu, yang belajar, yang meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapakah Syekh Syangkiti rahimahullah subhanahu wa ta'ala menasihatkan anaknya supaya duduk bersama-sama dengan ulama? Kerana ilmu ini tidak boleh dipelajari sendiri. Tak mahu berguru dengan orang-orang yang pakar dalam bidang-bidang yang tertentu. Nak belajar dengan Google sahaja sebagai contoh. Zaman sekarang ni, syekh dia ialah syekh Google. Dia belajar apa sahaja melalui Google. Taib sahaja perkataan ataupun ilmu yang dia nak pelajari berdasarkan kepada apa yang dipaparkan oleh Google. Tetapi itu merupakan sebahagian daripada cara kita nak mendapatkan ilmu pengetahuan. Bukan tak boleh, tetapi ianya bukanlah menjadi suatu perkara yang asas dalam kita memahami sesuatu ilmu, khususnya ilmu yang berkaitan dengan Islam ini. Kerana Nabi SAW juga mendapatkan ilmu itu dengan cara berguru melalui perantaraan Jibril alaihi salam. Jibril datang kepada Nabi SAW menyampaikan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak berguru dengan manusia yang lain, dengan ulama-ulama, ahli-ahli kitab yang lain. Tetapi Nabi SAW berguru melalui perantaraan Jibril alaihi salam. Jibril datang kepada Nabi SAW mengajar tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Sebagaimana yang kita baca dalam hadis 40. Datang seorang lelaki yang mempunyai kecantikan, kehebatan, bukan orang jauh, nampak bersih dari segi pakaiannya dan seumpamanya. Datang bertemu dengan Nabi SAW, menghadap Nabi SAW dan bertanya kepada Nabi SAW tentang Islam, tentang iman dan juga tentang ihsan. Di mana Nabi SAW sendiri pun menerapkan konsep berguru untuk mendapatkan sesuatu ilmu pengetahuan.
Apatah lagi kita sebagai manusia biasa ini, yang lemah. Sudah semestinya kita perlu berguru untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Kerana ilmu ini merupakan suatu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abu Darda rahimahullah subhanahu wa taala pernah menyarankan kepada kita, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan. Abu Darda menyatakan bahawa jadilah kamu seorang yang aliman, seseorang yang mengerti tentang ilmu pengetahuan. Bukan sahaja dia tahu, tetapi dia menyampaikan ilmu pengetahuan tersebut kepada orang lain. Kalau kita tidak mampu menjadi orang yang alim, orang yang tahu tentang ilmu pengetahuan, jadilah penuntut ataupun pelajar, muta'alliman, orang yang belajar, yang datang ke majlis-majlis ilmu yang disusun oleh pihak surau dan seumpamanya. Supaya apa? Supaya kita tidak lalai dan jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan kita supaya kita menuntut ilmu, belajar daripada buayan sehingga ke liang lahat. Pembelajaran sepanjang hayat. Bukan sahaja kita belajar di peringkat sekolah sahaja, tetapi kita perlu meningkatkan ilmu pengetahuan kita sehingga ke akhir hayat. Dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu di kalangan salafus soleh. Mereka ini berlumba-lumba dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Pernah berlaku di zaman dahulu, di zaman kerajaan Islam yang hebat di Iraq, sehingga ada di kalangan orang-orang Islam yang berada di luar negara Iraq, di Baghdad, ketika itu merupakan pusat pengajian Islam yang terkenal, pusat ilmu pengetahuan, gedung ilmu pengetahuan, sehingga ada di kalangan orang-orang Islam yang berada di luar kawasan di Iraq itu datang untuk belajar di Iraq, untuk menuntut ilmu dengan ulama-ulama yang hebat. Lalu mereka itu datang daripada tempat yang jauh untuk belajar ilmu pengetahuan. Bayangkan perjalanan mereka begitu jauh, memakan masa yang begitu lama untuk sampai ke suatu tempat. Kerana keadaan ketika itu memanglah keadaan yang mana perhubungan tidak secanggih zaman sekarang ini. Dan apabila sampai ke pinggir kota tersebut, dia ada terdengar di kalangan masyarakat ketika itu, beberapa orang. Kebetulan yang dia dengar itu ialah orang yang kerja sebagai tukang dandang, lelaki lah, tukang dandang untuk majlis perkahwinan, kalau tak silap lah, kerja seumpama itu. Sedang berdebat di antara satu sama lain. Ini pekerja bawahan, sedang berdebat dalam perkara yang berkaitan dengan istisna. Mungkin tak pernah dengar kan? Ini dalam bahasa Arab. Dalam ilmu bahasa Arab ada dinyatakan bab yang berkaitan dengan istisna, pengecualian. Orang yang kerja sebagai pendandang, pengantin, lelaki lah, bukan pengantin perempuan,
berdebat berkaitan dengan ilmu-ilmu yang kecil yang terdapat dalam ilmu bahasa Arab. Berdebat, istisna. Itu budaya yang berlaku di kalangan masyarakat Iraq ketika itu. Lalu orang yang datang daripada luar itu apabila mendengar perdebatan yang berlaku di kalangan pekerja bawahan ini, maka dia rasa takjub, rasa hebat dengan suasana dan juga budaya ilmu di kalangan masyarakat Iraq ketika itu. Dan dia rasa malu untuk pergi berguru dengan orang-orang yang besar, ulama-ulama yang besar ketika itu. Lalu dia tak jadi berguru, dia pulang semula ke negara dia. Ini menggambarkan kepada kita bahawa apabila seseorang itu punya ilmu pengetahuan, maka ianya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang biasa kita dengar dalam ayat Al-Quranul Karim, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat di kalangan kamu orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang diberi kepada mereka itu ilmu pengetahuan beberapa darjat. Jadi mengapakah Syekh Asy-Syanqiti rahimahullah subhanahu wa ta'ala ini menyuruh anaknya supaya pergi duduk bersama-sama dengan ulama? Kerana ulama itu merupakan di antara manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sahaja dengan ilmu yang ada padanya itu, tetapi apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan kepada ulama tersebut. Menghadiri majlis yang ada bersama-sama dengannya ulama itu sudah pun mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ulama ini seperti air, seperti gelas yang ada di dalamnya air. Apabila air itu melimpah, maka dia akan memberi kebaikan kepada orang yang lain. Keberkatan, kehebatan ulama itu memberi manfaat kepada manusia yang lain. Kadang-kadang anak murid tak sempat belajar, tetapi dia tolong gurunya. Tolong gurunya dari sudut makan, minum dan seumpamanya. Kadang-kadang dia boleh ilmu itu lebih hebat daripada murid-muridnya yang lain yang belajar bersama-sama dalam majlis ilmu. Kerana keberkatan ulama itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Sebab itulah kita perlu duduk bersama-sama dengan ulama ini dengan apa? Bi'aqlika. Kata Syekh Syanqiti rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dengan akal anda, dengan akal awak, bi'aqlika. Kerana nak belajar ini kena makna di kalangan manusia yang berakal, yang mampu untuk berfikir, mampu untuk mendalami sesuatu ilmu pengetahuan. Kita juga panggil akal. Akal ini daripada bahasa Arab, aklun. Dan akal ini apabila kita semak dalam bahasa Arab sendiri pun, dia bermaksud ikat, mengikat, mengurung ataupun mengikat. Macam orang Arab panggil egal. Orang Arab panggil egal. Egal itu daripada iqal. Iqal itu daripada akal. Akal itulah daripada akal, ikatan. Egal maknanya dia ikat serbannya supaya tidak terbang. Kan? Di padang pasir
pakai egal. Orang kita balik pakai egal juga kan. Balik daripada Mekah, umrah. Di awal-awal pakai egal, lepas tu tak pakai egal lah. Awal-awal saja pakai egal. Sebab budaya kita tak pakai egal ataupun tak pakai egal. Yang bulat tu kan, bulat keras tu. Asalnya dia ikat, bukan saja ikat kepala, dia ikat unta. Ikat unta yang ada di padang pasir. Itu iqal. Jadi akal ini maknanya seseorang itu menggunakan akalnya untuk mengikat segala perkara yang baik yang masuk dalam mindanya, dalam akalnya, supaya dia boleh menggunakan kebaikan itu untuk meneruskan kehidupannya, supaya menepati dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melihat kepada penjagaan akal dalam membincangkan tentang maqasid syar'iyyah, maqasid syar'iyyah yang ditulis oleh para ulama, di antaranya Ibn Ashur menyatakan bahawa di antara cara untuk mengukuhkan akal manusia itu ialah dengan mempelajari ilmu pengetahuan. Ini cara untuk mengukuhkan ilmu, mengukuhkan akal seseorang itu. Di antaranya ialah dia tidak mengambil perkara-perkara yang boleh menyebabkan akalnya itu rosak. Di antaranya ialah minum arak, mengambil bahan-bahan yang terlarang, dadah dan seumpamanya, kerana ianya boleh merosakkan akal manusia. Dan cara untuk mengukuhkan akal itu ialah dengan dia menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu. Jadi, apabila seseorang itu ingin belajar, dia perlu menggunakan akal yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil sebanyak mana ilmu pengetahuan yang diberikan yang berikan kepadanya oleh guru-guru dan oleh para ulama. Memanglah kalau tidak ada akal, maknanya orang gila kan? Orang gila memang tak boleh belajar lah, kecuali sama-sama dia. Sama-sama orang gila dia boleh belajar lah, sama-sama orang dia. Tetapi orang yang tidak waras, mana mungkin dia datang untuk belajar bersama-sama dalam majlis, suatu majlis ilmu pengetahuan. Di mana Abu Darda menyatakan, kun aliman au muta'alliman au mustami'an, ataupun kamu mendengar dalam majlis ilmu itu. Sebab nak belajar ini dia ada ciri-ciri dia, ada rukun-rukun dia. Bukan sahaja datang tanpa membawa alat-alat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Kadang-kadang kalau sekadar dengar itu, kata sebahagian pengkaji, 80% hilang. Kalau jika sekiranya seseorang itu hanya mendengar, mustami'an, hanya mendengar, tidak mencatat apa yang disampaikan oleh guru dan seumpamanya, maka dia akan hilang 80%, lebih kurang 80% daripada apa yang disampaikan oleh guru. Sebab kita ini bukannya taraf Imam Asy-Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Kalau Imam Syafi'i belajar, tak jadi masalah. Dia dengar, dia ingat. Kadang-kadang dia tak mampu untuk membeli alat-alat tulis. Dia tulis dengan air liur sahaja, di atas tapak tangan. Ini antara cerita yang famous lah. Dia berguru dengan Imam Malik rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana Imam Syafi'i ini daripada keluarga yang agak susah, maka dia tidak mampu untuk membeli kertas-kertas dan belajar bersama-sama dengan guru. Maka di hari pertama dia pergi berguru dengan Imam Malik rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dia hanya
menggunakan tangan jarinya untuk menulis hadis-hadis yang dibaca oleh Al-Imam Malik rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Belum sempat air liurnya itu kering, dia sudah ingat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu taraf Imam Asy-Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai manusia yang ingin meningkatkan ilmu pengetahuan ini, di antara cara kita nak belajar ialah dengan kita membawa alat-alat untuk membantu kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Kalau sekadar mustami'an mendengar, kadang-kadang dia tidak lekat. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tak lekat dalam pemikiran kita. Walaupun apapun, mustami'an ini merupakan suatu perkara. Mendengar, sekadar mendengar ini pun di antara cara kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Kalau tak mendengar, tak menjadi orang alim, tak menjadi penuntut, tak mahu mendengar, sekurang-kurangnya seseorang itu perlu cintakan kepada ilmu dan cintakan kepada orang alim dan cinta kepada orang yang belajar. Muhibban, mana orang yang cinta. Cinta pada ilmu, cinta kepada guru, cinta kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Sebab sekarang ini ada di kalangan manusia ini yang benci. Yang benci tentang Islam, benci tentang ulama, benci kepada ulama, benci kepada orang yang menuntut ilmu. Khususnya dia belajar di tahfiz sebagai contoh, belajar di pondok-pondok dan seumpamanya. Mereka tak suka orang-orang seumpama ini. Sebab itulah Imam Abu Darda rahimahullah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wala takun khamisan, jangan kamu jadi orang yang kelima ini. Alim tak, belajar pun tak, mendengar pun tak, cinta kepada ilmu pun tak. Maka rugilah manusia yang tidak mempelajari ilmu pengetahuan ini. Sebab itulah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dinyatakan bahawa di akhir zaman nanti, di antara tanda-tanda kiamat yang akan berlaku di akhir zaman ini ialah, yang pertama, ilmu itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disebabkan oleh kematian ulama. Kalau tak sempat duduk bersama-sama dengan ulama, tak ada masa untuk belajar, sibuk untuk mendalami ilmu pengetahuan. Masa muda tak sempat untuk belajar, khususnya tentang fardu ain lah, fardu ain. Kalau fardu kifayah itu lain kira. Berkaitan dengan fardu ain pun tak lepas. Tak sempat untuk belajar fardu ain disebabkan kesibukan yang ada. Sibuk. Maka perlu merebut peluang yang ada. Semasa lapar sebelum masa timbulnya masa sibuk. Masa sihat sebelum datangnya masa sakit. Kalau sakit tak boleh belajar dah. Datang ke surau pun tak boleh kalau sakit. Kalau duduk hospital, tak ada dah guru-guru ataupun ustaz pergi ke hospital mengajar. Tak ada kan? Buat kelas di ward-ward, di ward-ward tertentu. Tak ada. Guru takmir tak pergi dah mengajar di ward-ward. Cara nak mengambil wuduk disebabkan ada balutan sebagai contoh. Balutan di tangan. Nak wuduk macam mana kalau tak belajar? Kalau ada kena simen kaki, 2 kaki kena simen, macam mana nak ambil wuduk? Lepas tu ada orang tanya, kena solat juga ke? Ada orang tanya seumpama itu, sakit-sakit seumpama itu kena solat juga ke?
Soalan itu menggambarkan dia tak belajar. Tak belajar. Sebab solat ini wajib dilakukan walaupun dalam keadaan yang sakit. Kecuali dia matilah. Mati tak perlu disolat. Dia disolatkan oleh orang. Selagi mana dia masih hidup, dia wajib solat walaupun dia sakit. Hanya mampu bergerak kepala saja sebagai contoh, dia mesti solat. Cara nak berwuduk, cara nak tayamum, sebab itulah dia kena belajar. Tak ada masa lagi, apabila sakit baru nak belajar. Tak sempat untuk kita belajar perkara-perkara demikian, perkara-perkara asas fardu ain yang diajar oleh para ulama. Sebab itulah kita perlu rebut peluang yang ada ini untuk duduk bersama-sama dengan guru, dengan para ulama, untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah subhanahu wa taala ini menyarankan kepada anaknya supaya pergi belajar. Duduk bersama-sama dengan ulama dengan menggunakan akal fikiran. Pernah berlaku di suatu ketika dahulu di mana ada seorang itu ingin mencabar ulama, ingin mencabar ulama. Sebab dia tengok ulama itu minum air sekali teguk saja, sekali teguk saja. Dia kata ulama ni tak betul ni, minum segelas itu sekali minum saja. Biasanya sunnahnya minum apa? 3 kali, 3 kali bernafas. Jangan bernafas dalam gelas. Itu di antara perkara yang sunat yang perlu kita lakukan. Kena bernafas 3 kali. Minum, lepas tu minum senama 3 kali lah. Dia kata ulama ni minum sekaligus, segelas dia sekaligus saja. Dia kata dia nak tegur ulama ini. Ini diceritakan oleh Syekh Nuruddin lah. Syekh Nuruddin ada menceritakan tentang kisah ini. Lalu dia pergi juga. Kawan dia larang dah, jangan pergi. Mungkin ulama itu ada jawapannya yang tertentu, yang mungkin kita tak mengetahuinya. Lalu dia kata tak ada, memang salah ulama demikian. Lalu dia pergi kepada ulama tersebut dan bertanya, ya Syekh, Syekh ni buat benda yang menyalahi sunnah ni, menyalahi ajaran Islam, adab minum. Kenapa Syekh minum hanya sekali teguk saja dalam satu gelas? Lalu Syekh itu, ulama itu menjawab, memanglah saya minum seumpama itu kerana saya nak minum 3 gelas. Segelas sekali nafas, tambah 2 lagi. Kalau 3 kali nafas segelas itu tak jadi masalah. Ni saya nak 3 gelas. 3 gelas maknanya 3 kali nafas. Itu jawapannya yang dikemukakan oleh seorang ulama yang hebat apabila ditanya oleh seseorang. Dan ada juga di kalangan orang ketika itu di zaman bila saya tak ingat, di mana dia bertanya kepada seorang ulama. Seorang ulama, jika sekiranya jin itu dimasukkan ke dalam neraka, sebab jin juga ditaklifkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab jin ini ada masuk syurga, ada masuk neraka juga. Jin yang masuk neraka macam mana? Macam mana masuk neraka? Dia itu dibuat daripada api. Diciptakan oleh Allah daripada api. Dan dimasukkan neraka, dibakar dengan api. Adakah jin itu merasa sakit? Api dengan api kan? Dia pakai logik dia macam itulah. Api dengan api macam mana nak sakit?
Dia tanya ulama itu. Ulama itu dia mengambil seketul tanah yang keras, dia baling kepada orang yang bertanya itu. Lalu orang bertanya itu rasa heran, rasa pelik. Mana jawapannya? Lalu Syekh itu kata, itulah jawapannya. Adakah kamu merasa sakit apabila saya balingkan tanah yang keras ini kepada awak? Tentulah rasa sakit. Sebab kita ini diciptakan daripada tanah. Ciptakan daripada tanah. Tanah dengan tanah pun sakit, apatah lagi api dengan api. Kerana kesemuanya itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang kita sedar dalam perkara ini, apabila kita duduk bersama dengan ulama ini, maka kejahilan yang bermaharajalela ini, yang berlaku di akhir zaman ini dapat dikurangkan. Sebab di antara peristiwa yang berlaku di akhir zaman, di samping ilmu ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kejahilan itu bermaharajalela. Banyak sekarang ini kejahilan, jahil. Kadang-kadang orang tu dia tak tahu dia tu jahil. Jahil murakkab. Dia tu jahil tapi dia tak tahu dia tu jahil. Sedap je cakap tentang agama Islam. Tentang Islam ini dia cakap saja. Sedangkan dia jahil tentang agama Islam itu. Ini banyak sekarang berlaku sekarang ini. Yang mana dia cakap tentang Islam dalam media massa, dalam media sosial dan seumpamanya. Walaupun dia tidak mempunyai kepakaran dalam bidang tertentu, tetapi dia cakap juga tentang perkara-perkara demikian. Ini yang berlaku di akhir zaman ini. Di samping itu fitnah akan nampak. Di akhir zaman ini fitnah bermacam-macam. Begitu juga berlakunya pembunuhan antara manusia di antara satu sama lain. Ini yang berlaku di akhir zaman, di mana kesemuanya itu disebabkan ilmu itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak melihat kepada kepentingan ilmu itu, kerana sebenarnya ilmu itulah yang memandu manusia itu menuju ke arah kebaikan yang sebenarnya. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang nak kepada dunia, dia kena ada ilmu. Barang siapa nak kepada akhirat, dia kena ada ilmu. Siapa nak kepada kedua-duanya, dia kena ada ilmu. Sebab itulah dalam masalah fiqh sebagai contoh lah, at-tiflu bil ilmi syaikhun, at-tiflu bil ilmi syaikhun, wasyaikhu bil ilmi tiflun. Kata ulama, budak yang ada ilmu, at-tiflu bil ilmi syaikhun, dia anggap syekh, boleh jadi imam. Wasyaikhu bila ilmin tiflun, orang tua yang tidak ada ilmu pengetahuan dianggap budak-budak. Ini kata-kata ulama juga kan. At-tiflu bil ilmi syaikhun, walaupun dia budak tapi dia ada ilmu pengetahuan, dia dianggap orang yang sudah dewasa dari segi ilmu pengetahuan, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang tua tapi tak ada ilmu, dia seolah-olah seperti kanak-kanak, sebab tidak ada ilmu pengetahuan. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-faqru aqrabu ila al-kufri. Al-faqru aqrabu ila al-kufri. Kefakiran itu lebih hampir kepada kekufuran. Maksud kefakiran di sini ialah faqrul ilmi, kefakiran ilmu pengetahuan. Kalau seseorang itu kurang ilmu pengetahuan, dia boleh membawa kepada terjebak kepada kekufuran.
Sebab dia tak tahu. Tak tahu membezakan mana yang baik, mana yang buruk. Tak mampu membezakan di antara hak yang batil. Tak mampu. Sebab dia tidak ada ilmu. Sebab itulah Nabi kata, al-faqru aqrabu ila al-kufri. Kefakiran. Setengah ulama kata, kefakiran ilmu pengetahuan itu boleh menyebabkan seseorang itu menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ramai-ramai kalangan manusia sekarang ini dia cakap sebab kejahilannya, dia cakap apa saja, dia tak tahu benda itu boleh menjatuhkan kufur. Boleh menjatuhkan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah di antara nasihat yang paling utama yang dinyatakan oleh Al-Imam Asy-Syanqiti rahimahullah subhanahu wa ta'ala kepada anaknya ialah pergi duduk bersama dengan ulama, dengan akal yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendalami ilmu pengetahuan. Sebab itu merupakan salah satu bentuk cara kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab berjihad ini memerlukan kepada kepenatan. Sebagaimana tazkirah saya pada yang pertama tentang kepenatan. Penat ini diantaranya ialah dengan menuntut ilmu pengetahuan. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan jihad dari sudut pengetahuan, ilmu pengetahuan. Maka dia perlu kepada berjihad, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang mati dalam menuntut ilmu ini, maka dia akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk syurga. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma sahhalahu Allah tariqan ila al-jannah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, yang nak menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan satu jalan untuk menuju ke syurga. Apabila seorang itu niat untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi keberkatan, kehebatan kepada seseorang itu. Maka di antara tugas yang pertama ialah kita perlu belajar. Kita bertindak di atas pengetahuan yang ada pada diri kita. Jangan kita agak-agak dalam melakukan sesuatu amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita solat sebagai contoh. Kita kata betul ke tak betul ni solat kita ni. Tak tahu rukun, yang mana rukun, yang mana sunat sebagai contoh. Itu di antara benda-benda yang perlu kita pertingkatkan ilmu kita untuk kita memperkemaskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sekadar itulah untuk kali ini. Dan kita akan sambung siri nasihat Al-Imam Asy-Syanqiti rahimahullah subhanahu wa ta'ala kepada anaknya. Bukan saja kepada anak dia, tapi kepada diri kita sendirilah. Macam dalam Quran sebut, wa iz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'azim. Walaupun dalam ayat Al-Quran ini Tuhan menceritakan tentang Luqman menasihatkan ke anaknya. Adakah kita tak kena? Kena juga. Kita dengar nasihat-nasihat yang baik yang diutarakan oleh Luqman kepada anaknya. Begitulah juga kepada nasihat ulama ini kepada anaknya, supaya kita ini menjadi orang yang benar-benar mencari kebenaran untuk mendapatkan keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kita menunjukkan bahawa kita dituntut dengan ilmu, dengan ilmu kan. Sekarang di zaman moden ni banyak sumber ilmu. Terutama di TV kan, saya dengar majlis ilmu di TV itu sangat besar. Terutama saya tanya ustaz yang 3-2 jam kan. Saya secara pribadi juga feel dia sangat berkesan.
Jadi saya tanya, menghadirkan ilmu dalam majlis di TV macam tu, adakah darjat pahala dia sama dengan menghadirkan ilmu di masjid, di surau? Dia kelebihan dia di TV ni, dia ada jawab. Dia banyak soal yang tunggu tu relevan dengan kita. Tapi kalau dia tengok di masjid ni, kita tak berpeluang nak tengok soalan ustaz, kita dengar saja. Dia banyak kemungkinan kita terlibat saja. Jadi sebab saya suka tengok majlis ilmu di TV tu, dengan kita di TV sangat besar saya. Dan dia terlibat penceramah yang berkaliber, yang dipilih oleh peneliti yang orang yang berilmuan dan bidang berbagai bidang. Macam mana? Okey, itu salah satu daripada cara kita nak mendapat ilmu lah. Yang saya maksudkan tadi ialah kita cari sendiri dalam Google. Kalau majlis ilmu dia buat secara langsung dan dia panggil ustaz-ustaz yang berkaliber ataupun ustaz yang berautoriti, itu memberi manfaat kepada kita. Cuma dari segi kelebihan lah, kelebihan keberkatan itu, di mana hadir di dalam majlis ilmu secara langsung ini, dari segi keberkatannya adalah lebih tinggi berbanding dengan kita dengar melalui kaca TV itulah. Dari segi nak tanya soalan, boleh tanyalah. Maknanya ustaz tu perlu membuka soalan-soalan yang tertentulah untuk memberi penjelasan kepada pendengar. Kalau tak ada dalam majlis, boleh tanya kemudian lah, dan sebagainya. Jadi